Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung part kedua untuk soalan nombor 21 hingga 40. Cara satu menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah M dan N. Diberi M berubah secara songsang dengan kuasa 2N. Maksudnya M berubah secara songsang dengan kuasa 2N. Kalau songsang tu berada di bawah. Tukarkan anak berudu kepada katak. M sama dengan katak memang selalu berada di atas per N kuasa 2. So, cari nilai X. Kita cari dulu nilai M. MN yang kita tahu dua-dua nilai yang di sini. So, M sama dengan 1/2. 1/2 sama dengan K per dengan N ialah 4. So, 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. Kita darabkan silang. 1 darab 16 dapat 16. 2 darab K dapat 2K. So, K sama dengan 16 bahagi 2 dapat 8. Sama dengan K. So, 8 sama dengan K ni kita masukkan ke sini. Jadi, persamaan kita ialah M sama dengan 8 per N kuasa 2. Okay, sekarang kita cari nilai X. Kita guna yang ni lah. M adalah 1/8. 1/8 sama dengan 8 per dengan N ialah X. X kuasa 2. Sama macam tadi, darab silang. 1 darab X kuasa 2, X kuasa 2. Sama dengan 8 darab 8, jadi 8 kuasa 2. Maksudnya X sama dengan 8. Seterusnya, nombor 22. Cari nilai bagi. Okey, so dia nak cari nilai bagi yang ni. Kita sebenarnya tak perlu nak cari semua. Okey, kita boleh cari separuh daripadanya sahaja. Okey, contoh kita ambil yang pertama. Nilai yang pertama yang dekat sini kita nak cuba tengok sama ada 10 ataupun 2. So, 2 darab 3 dapat 6. Tolak dengan negatif 4. So, 6 tambah 4 dapat 10. So, ni 2 salah. Ni pun salah. Okey, kemudian tengok dekat sini kosong sama tak perlu tengok. So, kita tengok sini antara 3 ataupun negatif 13 bahagian bawah. 2 darab negatif 5. 2 darab negatif 5 tolak dengan 3. Negatif 10 tolak 3 dapat negatif 13. So, negatif 13. So, jawapan ni ialah D. Jimat masa. Hitung nilai bagi X. Soalan tanya hitung nilai bagi X. So, macam mana nak buat? Kita ambil satu pun boleh, mana-mana pun boleh. Katakan dia bahasa Melayu darab dengan bahasa Jepun. So, sini 2X darab dengan negatif 4. 2X darab negatif 4 tambah dengan negatif 5 darab dengan X. Negatif 5 darab X, negatif 5X sama dengan bahagian atas ni lah, 39. So, dapat negatif 8X tolak 5X sama dengan 39. Negatif 13X sama dengan 39. So, X sama dengan 39 bahagi negatif 13. So, dapat negatif 3. So, X itu ialah negatif 3. Seterusnya, nombor 24. Sebiji dadu yang adil dilambungkan. Apakah kebarangkalian untuk mendapat digit 5 atau nombor perdana? Satu dadu nombor yang adil terdiri daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor perdana, kita ada nombor perdana kita ialah nombor 2, 3 dan 5. Itu nombor perdana dalam dadu tu lah. Okey, so dia kata kebarangkalian untuk mendapat digit 5 atau nombor perdana. Kita nak tahu kebarangkalian ini. So, kebarangkalian ini kita tahu kebarangkalian untuk dapat digit 5 tambah dengan kebarangkalian untuk dapat nombor perdana tolak dengan kebarangkalian untuk dapat nombor digit 5 dan nombor
perdana. Ada digit 5, ada 5 dalam nombor 6, ada 1 je per 6. Tambah dengan nombor perdana ada 3 per dengan 6. Tolak dengan nombor yang bersilang dekat sini, ada 1 kan? 1 per 6. So akan dapat 3 per 6. 3 per 6 kita kecilkan dapat 1 per 2. Nombor 25. Sebuah unca mengandungi 8 biji guli merah, 24 biji guli biru. Okey, 8 biji merah, 24 biji biru. Meli memasukkan 4 biji guli merah, tambah 4. Dan 12 biji guli kuning ke dalam uncang itu. Tambah lagi dengan 4 tadi apa ni? 4 merah dengan 12 kuning. Ni baru tambah. Sebiji guli dikeluarkan secara rawak daripada uncang tersebut. Apakah kebarangkalian sebiji guli merah dikeluarkan? So, berapa merah yang ada? Kita ada 8 pada asalnya tambah dengan 4. Berapa jumlah guli semuanya? Kita ada 8 tambah 24. Kemudian tambah dengan yang baru 4, 12. So kita akan dapat 12 per dengan 8, 48. 12 bagi 48 dapat 1 per 4. So jawapan kita ialah B. Nombor 26. Rajas menunjukkan bilangan unsur dalam set semester, set P dan set Q. Cari bilangan unsur dalam set P' silang dengan Q. Mana P' silang dengan Q? Okey, kita boleh buat sistem nombor. Katakan kat luar nombor 1, 2, 3 dan 4. P'. P' maksudnya tutup P. So, nombornya ialah 1 dan 4. Bersilang dengan Q, di sini ialah Q. Kawasan Q ialah kawasan 3 dan 4. Bersilang nombor yang samalah 4. Kawasan 4 sahaja. Jawapannya ialah 22. Nombor 27. Raja 11 ialah gambar Raja Van menunjukkan bilangan unsur set P, set Q dan set R. Diberi bahawa set semester P union Q union R, cari nilai X jika bilangan P sama dengan bilangan R. Mana bilangan P? So, ini ialah P. So, tambahkan semuanya. Kita ada 4. Tambah dengan X. Tambah dengan X tambah 5. Dia kata sama dengan R. Mana R? Ini ialah R. Iaitu 7 tambah dengan X tambah 5. Selesaikan nombor dengan nombor boleh tambah. 4 tambah 5 dapat 9. Tambah dengan 2X sama dengan 7 tambah dengan 5. 12 tambah X. So, kita ada 2X. X bawa sini tolak X sama dengan 12. 9 tolak 9. So, X sama dengan 12 tolak 9 dapat 3. X sama dengan 3. Seterusnya, nombor 28. Diberi V sama dengan KLMN dan E sama dengan KLLL. Di manakah menunjukkan graf yang betul? Okey, kita tengok. Kita ikut sahaja yang dia nyatakan. KL, okey betul. LL, betul. LM. Ini KL. LL, betul. LM, betul. MN. MN, betul. NM. So, MN, MN. So, maksudnya ada berbilang tepi di MN. So, ini salah. MN, MN sama. Maksudnya kita ada berbilang tepi pada bahagian M dan N. Yang ada berbilang tepi MN adalah B atau C sahaja. Kita tengok kita ada KM. Ada KM ke? KM tak ada. So, KM tak ada. Ini bukan jawapan dia lah. So, jawapan kita ialah C. Tengok satu persatu. Tengok satu persatu bertepi yang dia nyatakan. Seterusnya, nombor 29. Dan Raja 12, PQRST ialah 5 stesen minyak
5 stesen untuk rangkaian laluan kereta api komuter. Pemberat yang ditunjukkan mewakili jarak dalam kilometer antara 2 stesen. Cari panjang jalan terpendek dari stesen S ke stesen P. Dari P ke S. So, mana nak pergi? Antara 13 dengan 7. Pendek 7. Lepas tu, dia akan pergi ke sini. Tu je paling pendek. Kalau pergi sini lagi jauh lah. Kalau sini pergi sini 13 tambah 8 jadi 21. Sini baru 17. So 17 yang paling pendek. Nombor 30. Satu pasukan yang mengandungi kurang daripada 45 pelajar dipilih untuk mendaki Bukit Beruang. Sekiranya X mewakili bilangan pelajar lelaki dan Y mewakili bilangan pelajar perempuan, bentuk ketaksamaan linear dalam sebutan X dan atau Y. So, dia kata satu pasukan yang mengandungi kurang daripada 45. Maksudnya X tambah dengan Y kurang daripada 45. Kurang daripada 45. Laki dan perempuan. Nombor 31. Rajin 13 tunjukkan graf jarak masa yang untuk perjalanan motosikal. Garis lurus yang manakah menunjukkan motosikal itu berada dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya dia tidak bergerak. Dekat sini yang tidak bergerak, jarak dia masih sama. So jawapannya ialah BC. Pegun tidak bergerak. Maksudnya dia berehat di situ. Nombor 32. Jadual 2 menunjukkan taburan skor kuis matematik dalam kalangan 4 merah. Tentukan median bagi skor matematik. Okey, sini skor dia kat sini kita ialah 9. Kita buat tengah-tengah macam tu. 9 tambah dengan 11 dapat 20. 20 tambah 6, 26. 26 tambah 14 ialah 40. So, median. Dia nak tanya median. Maksudnya 40 bahagi dengan 2. So, dapatlah 20. Ni. 20 berada di tengah-tengah pada line di sini. So, kita kena ambil tengah-tengah yang ni lah. Iaitu, bukan ni kita ambil skor dia. Kita ambil skor dia iaitu 10 tambah dengan 15 bahagi 2. So, 25 bahagi 2. So, dapat 25 bahagi 2. So, dapat 12.5. So, jawapan ni ialah B. Seterusnya nombor 33. Diberi min bagi set. Data di bawah ialah 9. Tentukan variance bagi data tersebut. Min. Okey, min sama dengan 4 tambah dengan X tambah 3 tambah 17 tambah 16. Bahagi dengan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 nombor. Minnya ialah 9. Min dia 9. Sini 9 lah. Sama dengan campurkan ke semua nombor. Kita akan dapat 20, 40. 40 tambah dengan X per dengan 5. So, 5 ni bawa sini jadi darab. 9 darab 5, 45 sama dengan 40 tambah X. So, X sama dengan 45 tolak 40. So, 5. So, sebenarnya nilai X ni ialah 5. So, nak tahu variance. Variance ialah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan jumlah nombor tolak dengan min kuasa 2. So, setiap nombor ini kita kuasakan dengan 2. 4 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. Kita cari berapa dapat. 4 kuasa 2 tambah dengan tambah 5 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tambah 3 tinggal 3 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Akan dapat 595. So, 595 bahagi dengan ada 5 nombor tolak dengan min kita 9 kuasa
2 bahagi dengan 5 tolak dengan 9 kuasa 2. So, dapat 38. So, variance kita 38. Seterusnya 34, jadual 3 menunjukkan premium untuk insurans perjalanan bagi syarikat Flying Dreams ke London dan Paris. Ellen, isterinya dan 3 orang anaknya. Ellen, isterinya dan 3 orang anaknya akan pergi ke London dan Paris dari 25 Februari hingga 10 Mac. 25 Februari hingga 10 Mac, maksudnya dah lebih 10 hari lah kan. Maksudnya dekat sini. Hitung jumlah premiumnya. So, kita ada package family ada maksimum 4. Okay. 3 orang anak dia, Ellen dengan isteri. Tambah 3. So, ada 5 orang semuanya. Kalau package family, dia boleh ambil 3. So, tambah dengan polisi untuk pemegang polisi lah. So, 4 tambah 1 dapat 5. So, kita tambahkan kedua-duanya. 3, 3, 9 tambah dengan 1, 2. 5 akan dapat 4, 6, 4. So, jawapannya ialah C. Seterusnya, nombor 35. Jadual 4.1 menunjukkan jumlah pendapatan tahunan, pelepasan cukai dan potongan wajib bagi Azli dalam tempoh setahun. Jadual 4.2 pula menunjukkan kadar cukai pendapatan yang dikenakan. Okey, so kita tengok. Hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Azli kepada lembaga hasilan negeri dalam tahun taksiran tersebut. Okey, jumlah pendapatan dia 88,000. Pelepasan cukai 33,000. Zakat ini ialah rebate. Dan KWSP 11%. 11% daripada apa? 11% daripada jumlah pendapatan dia. So, 11% daripada 88,000. So, KWSP dia ialah 9680. Okey, so kita tengok ni ialah pendapatan dia. Jumlah pendapatan, kita tengok dia punya cukai, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukainya 58. Tolak pelepasan dan juga pengecualian. So, 88,000 tolak dengan 33,000 tolak dengan KWSP 9680 akan dapat 45,320. Kemudian rujuk pada jadual 45,350. Okey, berada pada jadual yang paling akhir. So, untuk 35,000 yang pertama 600. So, jadi 600 tambah dengan kita ada 8% untuk baki berikutnya. 8% darab dengan gaji pendapatan bercukainya ialah 45,320 tolak dengan 35,000 yang pertama. So, akan dapat 600 tambah dengan RM825.60 akan dapat RM1,425.60. Tapi ini bukan lagi jawapan dia. Kita kena tolak rebate. Kita ada rebate tadi, zakat. Tolak dengan 500. Dia punya zakat tadi. Kita ada bayar zakat tadi. Dia kata dia bayar zakat 500. So, itu tolak rebate. So, akan dapat 92560 sen. So, jawapannya ialah B. Seterusnya, nombor 36. Hazim menerima pendapatan aktif sebanyak 4,600 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000 dalam sebulan. Hazim mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 2,500 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 2,000. Berapakah aliran tunai bulanan Hazim? Okey, pendapatan tolak dengan dia punya perbelanjaan. So, 4,600 tambah dengan 1,000. Pendapatan dia tolak perbelanjaan dia 2,500 tolak dengan 2,000.
akan dapat 1100. 37. Rajah 14 menunjukkan sebuah graf garis yang menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh sekumpulan pelajar dalam 5 hari. Berapakah jumlah bilangan buku yang telah dipinjam? Tambah je lah. Sini 20 tambah 10 tambah dengan 30 tambah 40 tambah dengan 40. Tambahkan semua akan dapat 140. Seterusnya nombor 38. Rajah 15 ialah sebuah carta palang yang menunjukkan taburan umur bagi sekumpulan orang. Hitungkan min umur. Okey, so apa nak buat? Yang ini ialah bentuk histogram. Untuk mencari min, ialah jumlah F darab dengan X bahagi dengan F. F tu ialah frekuensi dia. Dekat sinilah X tu ialah titik tengah. Ini ialah sempadan. Sempadan atas, sempadan bawah. So, kita cari titik tengah dia. Macam mana nak cari titik tengah? 14.5 tambah dengan 9.5 bahagi dengan 2. So, kita dapat 14.5 tambah dengan 9.5 bahagi dengan 2. So, sini titik tengahnya ialah 12. Sini kalau kira, sini 17, 22 dan 27. Okey, so sini dia punya graf ni 6, 8, 12. Ini tinggi dia ialah 1. So, Fx ialah 6 darab dengan titik tengahnya 12 tambah 8 darab dengan 17 tambah 12 darab 22 tambah dengan 1 darab 27 bahagi dengan jumlah dia punya frekuensi 6, 8, 12, 1. So, akan dapat 494 bahagi dengan 27. So, jawapan akhir kita ialah 18.48. So, D. Seterusnya nombor 39. Ungkapkan 1/3Q tolak 2 dalam kurungan Q tolak 1 per dengan 9Q kuasa 2 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, kita selesaikan dulu. 1/3Q, salin dululah Ataupun kita terus buka kurungan pun boleh. 2Q. 2Q negatif ni, sini jadi positif 2. Per dengan 9Q kuasa 2. Tak sama, kita samakan dia. Sini maknanya kita kena darab dengan 3Q. Bawah darab 3Q, atas pun darab dengan 3Q. So, dapat 3Q tolak 2Q tambah 2 per dengan 9Q kuasa 2. 3 tolak 2 dapat 1. So, Q tambah 2 per dengan 9Q kuasa 2. Q tambah 2 per dengan 9Q kuasa 2. Okey, soalan terakhir. Bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 12. Koordinat titik minimum dan pasti simetri masing-masing ialah 2H dan X sama dengan K. Cari nilai H dan K. Alright, untuk mencari titik minimum, untuk mencari paksi simetri dululah. Senang paksi simetri. Kita ingat saja paksi simetri ialah negatif B per dengan 2A. Okey, mana A, B, C? Sini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. So, negatif B, negatif 4. Per dengan 2, A nilainya ialah 1. So, dapat 4 per 2 dapat 2. Paksi simetri. X sama dengan K. K tu ialah 2. 2, 2. So, ni dah salah. Okey, kemudian kita nak tahu dia punya titik minimum. Titik minimum dia dah bagi 2H. Apa nak buat? 2 ni nilai X. Ini ialah nilai
Y. So, maksudnya nilai X ni kita masukkan sahaja. X kuasa 2 tolak 4X tolak 12. Nilai X ni gantikan dengan nilai 2. Dia bagi dekat sini 2. So, 2 kuasa 2 tolak 4. 2 tolak 12. Akan dapat negatif 16. So, negatif 16A. Itu sahaja. Okey. Semoga bermanfaat. Terima kasih.